alamin rahmatan wa fuddila, atas seluruh alam sebagai rahmat dan diutamakan atas semua rasul. Sedikit. Ini faedah yang daripada guru kami Al-Habib Saleh Ibn Ahmad Al-Adrus. Beliau katakan kenapa Nabi diisrakan, kenapa Nabi di-mi'rajkan. Di Isra' tu kita tahu, Mi'raj kenapa? Sebab Allah nak bagi peluang kepada penduduk langit untuk diziarahi oleh Nabi yang membawa rahmat, sehingga mereka berbangga, hai penduduk bumi, memang kamu dengan Nabi di bumi mendapat rahmat, tapi kami juga diziarahi oleh yang membawa rahmat. Lalu mereka pun jadi suka kerana diziarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Abdullah Abdul Muttalib, ayahnya Nabi SAW ialah Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa Hashimun Abdu Manafin yang tasib bin Hisham bin Abdi Manaf yang nasabnya bersambung. Baik, kita hafal sekali lagi. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ibn Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ibn Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas ibn Mudharib bin Nizar bin Ma'di bin Adnan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu sebagai tanda kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah arda'atuhu Halimatus Sa'diyah. Ibunya ialah Siti Aminah Az-Zuhriyah dan yang menyusuinya adalah Halimah As-Sa'diyah. Kenapa disebut As-Sa'diyah? Sebab beliau berasal daripada Bani Sa'ad, sebab itu disebut As-Sa'diyah. Kalau daripada Gombak, Al-Gombaqiyah. Daripada Selangor, As-Salanjuriyah. Daripada Perak, tak berani nak sebut. Biar ambil Bukit Gantangiyah pun tidak mengapa. Daripada Al-Biraqiyah. Kalau perempuan malu, orang lelaki lagi malu, Al-Biraqi. Sebab itu Ustaz Zamihan sangat bijak. Mula-mula saya tak tahu kenapa Ustaz Zamihan Al-Ghari tu. Rupanya Al-Ghari tu Gua Musir. Gua dalam bahasa Arab Gharun. Jadi beliau pandai. Ustaz Zamihan Al-Ghari. Kalau beliau buat Al-Musangi, tak sedap. Al-Guwawi, lagi pelik. Bijaknya Ustaz Zamihan kita, hafizahullah wa ra'ah. Mauliduhu bi Makkah al-Aminah. Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah yang aman. Wafatuhu bi Taibah al-Madinah, dan meninggal dunia di Taibah yaitu Madinah. Kenapa disebut Makkah itu tempat yang aman? Tidak boleh kita memburu sebarangan, tidak boleh mencabut sebarangan. Satu, kerana tempat ini tidak boleh dimasuki oleh Dajjal. Dua, yang ketiga, sebab tempat ini telah diturunkan Al-Quran pada asalnya. Empat, Nabi Muhammad SAW itu baginda dilahirkan dekat Makkah. Sebab itu kata ulama, Makkah dengan Madinah mana satu yang lebih utama? Tiga pendapat mengatakan Makkah. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Hambali, Makkah. Tapi Al-Imam Malik saking cintanya dengan Madinah, beliau katakan Madinah. Sebab itu kita nak ijazahkan satu amalan dekat sini. Kalau ada orang yang hidung dia berdarah, tulis dekat dahi dia. Tulis Makkatu, tulis Makkatu wasatul biladi wallahu raufun bil ibadi. Ini kita ijazahkan. Kalau orang ada hidung dia berdarah, tambah El Nino ni kan, jadi dia berdarah hidung ni, tulis dekat dahi dia. Bukan dahi orang yang tu, dahi orang yang hidung berdarah tu. Jangan dahi dia ditulis. Oh, darah tu tak berdarah air hidung dia. Ini dahi orang yang hidung berdarah tadi. Tulis kat dahi dia tu Makkatu wasatul biladi. Makkah adalah center kepada dunia. Wallahu raufun bil ibadi. Mohon maaf ya, ada satu lagi kepada pemilik kereta WXT 2300, sila alihkan kenderaan anda kerana mengganggu pekerja di tempat pembinaan. Sekali lagi milik kereta WXT 2300. Bolehlah nanti siapa yang punya kereta tu Taib.
Itu tadi dibacakan wa makkatu wasatul biladi wallahu raufun bil ibadi. Bacanya makkatu wasatul biladi wallahu raufun bil ibadi ajastukum. Nah, tafadhal. Dan wafat dekat Thayyibah. Sebab itu adik-adik ya Thayyibah ya dawal. Nah, saya suka juga lagu tu sebab Syekh Nuruddin suka lagu tu. Naam. Kama qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza as-sittina. Umur Nabi SAW genap 40 tahun sebelum menerima wahyu. Itulah pendapat jumhur ulama. Naam. Sedangkan usia Nabi SAW pada saat wafatnya melebihi 60 tahun, yakni 63. Dalam kitab Syama'il disebut 60 tahun. Kita kena baca syarah dia sebab 3 tahun dakwah secara sirriyah tidak dikira. Satu, yang kedua kerana orang Arab suka membundarkan nombor tu 60 jadi 63 jadi 60, 13 tahun jadi 10 sampai baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Wa sab'atun auladuhu faminhum thalathatun min adh-dhukuri tufhamu. Nabi Muhammad SAW mempunyai 7 putra, di antara mereka adalah 3 anak laki-laki yang harus dimengerti. Dulu masa kecil ada orang ajar kita lagu, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kalthum. Yang buat lagu tu masih hidup tak? Yang masih buat lagu tu, nah, besar pahalanya itu sebab kita tahu anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qasim wa Abdullah wa huwa tabibu Tayyib. Yaitu Qasim dan Abdullah yang menyandang gelar at-tayyib atau yang baik. Wa tahirun bidainin ta yulaqabu, dan at-tahir atau yang suci. Atahu Ibrahim min Sariyah, lalu Ibrahim yang lahir dari budak perempuan Nabi SAW. Wa fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah, yaitu ibunya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum 6 fakhudh bihim walijah. Selain Sayyid Ibrahim, putra-putri Nabi SAW lahir dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mereka semuanya ada 6. Kenalilah mereka dengan penuh kecintaan. Wa arba'un minal inathi tudhkaru ridwanu rabbi lil jami' yudhkaru. 4 putri Nabi SAW akan disebutkan berikut ini. Semoga ridha Tuhanku kepada semuanya selalu disebut. Fatimatuz Zahra ba'luha Ali wa banahuma sibtani fadluhum jali. Keempat putri Nabi SAW tersebut adalah pertama Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang bersuami Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan memiliki 2 putra yaitu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Al-Husain, nah, jelas keutamaannya. Nah, Sayyidina Al-Hasan daripada pusat ke atas macam Nabi. Sayyidina Al-Husain pada pusat ke bawah macam Nabi. Fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kalthum min zakat radiyah. Sayyidah Zainab yang ketiga, yang Sayyidah Ruqayyah yang ketiga, wa Ummu Kulthum min zakat radiyah. Sayyidah Ummu Kulthum yang suci dan diridhoi. Sekarang kita bicara tentang ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi. Ini beza kita dengan Syiah, sebab orang Syiah tidak mengatakan mereka itu ahlul bait. Kita katakan bahawa ummahatul mukminin itu adalah sebagai ahlul bait. Kenapa disebut ummahatul mukminin? Isteri-isteri Nabi itu adalah ummahat, mak-mak orang yang beriman. Kerana mak tidak boleh dikahwini ilal abad. Begitulah isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dikahwini lagi. Itulah rahsia kenapa baginda berpoligami dalam satu masa lebih daripada 4 orang. Nanti rujuk dalam kitab Q&A Rasulullah, saya bubuh dekat situ. Sebab ketika turun ya ayyuhalladzina ketika turun ayat fankihu
fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Di ketika itu para sahabat sudah berkahwin, ada yang 10, ada yang belasan, ada yang lebih daripada 4. Maka mereka memilih hanya 4 sahaja. Yang selebihnya itu dicuraikan lalu dikahwin oleh orang lain. Cuba bayangkan isteri-isteri Nabi yang Nabi kahwin ketika itu, kalaulah baginda mencuraikannya, maka yang lebih nanti siapa nak kahwin dengan isteri-isteri Nabi itu? Walhal mereka dianggap ummahatul mukminin. Sebab itulah rahsia kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam dikekalkan oleh Allah sebagai khususiyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti baca dalam kitab Al-Khasaisul Kubra karangan Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti. Naam. Antas hina usbatun wafatul Mustafa. Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW wafat dengan meninggalkan 9 istri. Khayyirna fakhtarna Nabi SAW al-muttafaq. Mereka disuruh memilih, lalu mereka memilih Nabi SAW yang dapat diikuti. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyatun Maimunatun wa Ramlah. Mereka adalah Sayyidah Aisyah, Hafsah, Saudah, Safiyah, Maimunah, Ramlah radhiyallahu anhu. Hindun wa Zainabun kadha Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Hindun, Zainab dan Juwairiyah radhiyallahu anhunna bagi orang-orang yang mukmin mereka adalah ibu-ibu yang diridhoi. Sekarang kita bicara tentang bapa-bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah ammuhu wa Abbasun kadha ammatuhu Safiyatun dzatu ihtida. Adapun Hamzah adalah paman Nabi dan Abbas juga paman Nabi. Sedangkan bibinya adalah Safiyah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang peristiwa yang tidak pernah berlaku kepada Nabi dan Rasul sebelum ini, peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Al-Isra perjalanan pada waktu bumi, 1. Waktu malam, 2. Perjalanan menaiki burak, 3. Sampai di Palestin, maka diikat burak itu. Maka Nabi tidak lagi menaiki burak. Maka berpindahlah perjalanan bumi kepada perjalanan langit. Perjalanan bumi itu namanya perjalanan sufli, perjalanan langit namanya perjalanan ulwi. Maka adalah satu tangga, ya seperti lift. Maka Nabi naik langit pertama sampai 7, bukan melurus tapi melencong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seterusnya. Wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkatin, asalnya min Makkata lailan liqudsin yudra. Fadhal. Wasahabuhu jami'uhum ala huda. Peristiwa Isra terus sahaja, sebab yang itu matan itu daripada kitab lain, yang itu tidak termasuk dalam kitab Aqidatul Awam. Wa qabla hijratin Nabi. Naam. Wa qabla hijratin Nabi al-Isra, dan sebelum hijrah Nabi melakukan Isra, perjalanan di malam hari. Ketika Nabi berumur 52 tahun. Naam. Min Makkatin lailan liqudsin yudra. Hari Mekah ke Baitul Maqdis. Lihat kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan. Memang linuriyahu min ayatina. Itu satu sebab yang paling awal. Tetapi ini juga kata ulama untuk menghiburkan hati Nabi, litasliyati an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bukankah berlaku amu al-huzni? Maka Allah perjalankan Nabi dengan berjalan. Itu juga ulama mengistinbatkan sebahagiannya. Kalau kita sedih-sedih dalam bilik tidur, jangan duduk kat bilik tidur, pergi dekat ruang tamu. Kalau ruang tamu pun sedih-sedih, pergi dekat dapur. Dekat dapur pun sedih-sedih, pergi dekat kolam. Tak ada kolam rumah kita, pinjam kolam rumah jiran. Kalau tidak, pergi dekat berjalan-jalan. Sebab Nabi ketika sedih dibawa jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Peristiwa Isra berlaku pada waktu bila? Pada waktu malam. Allah menggunakan perkataan lailan, tidak lailatan. Kenapa? Lailatan sepenuh malam, lailan separuh daripada malam. Sebab itu Maha Suci Allah menggunakan perkataan lailan untuk Isra, lailatan untuk Lailatul Qadar, kasih sayang Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan, sebahagian daripada malam. Lailah sepenuh malam. Kerana itu kata ulama, ia berlaku 1/3 malam yang terakhir. Al-Habib Salim Ibn Abdullah Ibn Umar Ash-Shatibi, ini saya dengar sendiri mulut beliau katakan, qala ulama mengatakan peristiwa ini berlaku dalam 28 minit sahaja. Bermakna tidak sampai setengah jam.
Sebab itu peristiwa ini fikir dengan logik, illogik, tapi Allah mempertaruhkan tasbih subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, ceritanya panjang. Yang kedua, kasih sayang Allah. Kenapa dalam Lailatul Qadar Allah tidak gunakan lail? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kenapa tidak Lailil Qadar? Sebab yang dikatakan malam Lailatul Qadar itu berlaku maghrib sampai ke subuh. Panjang kasih sayang Allah pada kita. Nah, cuma tandanya mungkin pukul 12, mungkin pukul 1. Jangan lepas, nah, jangan lepas. Sebab itu malam tadi saya pesan, setiap malam kita boleh dapat pahala ini, tetapi hanya satu untuk solat selepas Isyak 4 rakaat sahaja setiap malam. Adapun Quran macam lain juga. Sebab itu disebut dalam hadis riwayat al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sebutkan dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, arba'un ba'da al-Isya kamithlihinna min Lailatul Qadar. 4 rakaat sunat selepas Isya itu adalah seperti melakukannya pada malam Lailatul Qadar. Al-Imam Al-Haddad mengatakan dalam kitab An-Nasaih, 1 rakaat itu menyamai 30,000 yang lain. Jangan lepas pahala ini setiap malam. 6. Ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'a an-nabiyyu rabban kallama. Dan setelah Isra Nabi naik ke atas langit sampai Nabi melihat Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang berbicara. Bermakna Isra bumi, Mi'raj langit. Jangan tak faham lagi. Isra perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan langit. Itu harus difaham supaya bila masa Isra Mi'raj kita faham apa pengertiannya itu. Min ghairi kaifin wa inhisarin waftarat alaihi khamsan ba'da 50 farad. Tanpa diketahui caranya dan tanpa batas, dan difardukan atasnya 5 solat setelah mewajibkan 50 solat. Sekarang berbicara tentang solat. Wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardi 5 bil imtira'i. Nabi menyampaikan kepada umatnya tentang Isra dan mewajibkan solat 5 waktu kepada semua umat tanpa keraguan. Sebab itu ulama katakan siapa yang buat peristiwa Isra itu, menyambut Isra itu, dia mengikut juga sunnah Nabi SAW. Kenapa? Bukankah Nabi bila turun daripada langit, beliau khabarkan kepada yang lain? Sama, kita khabarkan pada orang lain dengan buat majlis Isra dan Mi'raj. Sangat pelik kalau orang mengatakan itu adalah satu yang pelik. Al-Imam Ibnu Ashur ada satu faedah yang beliau katakan. Cuba lihat, apabila berlaku Lailatul Qadar, siapa yang turun dekat bumi? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Maka turun dekat bumi itu siapa? Para malaikat dan malaikat Jibril. Ini bermakna mereka nak sama-sama meraihkan akan Lailatul Qadar itu. Itu bermakna satu hujjah dan satu alasan kenapa bila ada majlis maulid, ada majlis membesarkan Nabi, Isra Mi'raj ke Syaban whatever, boleh kita kumpul ramai-ramai. Sebab apa? Sebab nak membesarkan malam itu. Sebab malam itu dibesarkan oleh Allah. Lailatul Qadar, malaikat turun daripada langit untuk sama-sama membesarkan Lailatul Qadar. Diistinbatkan di situ oleh Al-Imam Ibnu Ashur bahawa boleh untuk kita menyambut kerajaan yang ada kaitan dengan Islam. Masya Allah, sampai begitu sekali bagaimana ulama istinbat hukum tidaklah terlalu rigid dan jumud dengan nas yang bersifat dhanniyud dilalah. Naam. Qad faza sadiqun bi tasdiqin lahu wa bil 'uruji as-siddiq wa bil 'uruji as-sidq wa fa'ahu lahu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq telah beruntung dengan mempercayai Isra dan Mi'raj, dan kebenaran tentang Mi'raj datang kepada pengikutnya. Baik, saya teringat cerita Isra ni. Orang kafir Quraisy dia tak puas hati jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, ini betul datang daripada Nabi? Naam. Lalu kata Abu Bakar, lebih daripada itu aku percaya. Mereka tak puas hati. Mereka pergi jumpa siapa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Umar, naam, hadha Muhammadun akhbarana. Ini Nabi Muhammad mengkhabarkan pada kami dia Isra dan Mi'raj. Perjalanan sangat jauh, pergi sebulan balik sebulan, dahlah berhenti di 5 tempat.
daripada Masjidil Haram pergi ke Taibah, solat turun dan solat, dekat Tur Saina turun dan solat, dekat Madian turun dan solat, dekat Hebron Baitul Laham turun dan solat, kemudian dekat Bait Al-Muqaddas turun dan solat, naik langit pertama, dialog kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, turun naik yang ke-6, jumpa Nabi Musa, naik lagi turun, naik lagi turun 9 kali, dan Nabi turun 6, 5, 4, 3, 2, 1, ambil burak pergi ke sini balik, hanya separuh malam ataupun hanya 30 minit sahaja. Macam mana kami nak percaya sebegini? Sayyidina Umar kata, tunggu sekejap ya. Kamu tanya saya kan, tunggu sekejap ya. Sayyidina Umar masuk dalam dan dia keluar balik dengan pedang dekat tangan dia. Hangpa nak tanya saya, buat apa? Saya tak pernah mengalaminya, Nabi yang mengalaminya. Huwa sadiqul masduq. Ni jawapan pada hangpa. Habis bertembiaran lari. Pasal itu Sayyidina Umar disebut Al-Faruq. Kerana itu Sayyidina Umar dikatakan seorang syekh dekat Al-Azhar, Syekh Dr. Yusri. Tinggi beliau itu 3 meter, Sayyidina Umar dan Al-Khattab. Beliau ini kekuatan Sayyidina Ali sekali pancung, orang 3 bersusun, sekali pancung, orang ketiga putus kepala. Sayyidina Umar 7 orang bersusun, sekali pancung, rup, orang ke-7 putus kepala. Kita potong ayam, tangan kita putus. Kuatnya Sayyidina Umar ini, Masya Allah. Sampai syaitan kalau bertembung dengan Sayyidina Umar, kona kat lain. Lain salaka Umaru tariqan la salaka syayatinu tariqan akhar. Kalau Umar berjalan satu jalan bertemu dengan syaitan kona, syaitan yang kona kat lain Sayyidina Umar. Karena itu Nabi katakan, innallaha ja'alal haqqa ala lisan ya Umar. Allah menjadikan kebenaran di atas lidah Sayyidina Umar. Sampai Nabi memperakui, lau kana nabiyyun min ba'di lakana Umaru. Kalau ada Nabi selepas aku, orang itu siapa? Sayyidina Umar. Kenapa tidak Sayyidina Abu Bakar? Bukan tidak layak, tapi beliau lembut. Sayyidina Umar tegas. Nak jadi pemimpin dia mesti tegas. Bukan setakat orang yang warak, tidak takut nanti kita jadi tak sampai hati. Contoh orang jadi hakim, jiwanya lembut. Kamu mencuri. Ya Tuan Hakim, kenapa? Saya orang miskin. Oh, lagu tu kan. Dia pula yang sedih. Ya Tuan Hakim, anak saya 9. Lagu tu kan. Dia pula yang sedih. Sebab itu dia mesti firm footed. Dia mesti orang yang punyai akan pendirian. Alhamdulillah kita sampai kepada penutup, walaupun tidak semua kita bicarakan. Dengan izin Allah kita berhenti dalam 10 minit lagi insya-Allah. Naam. Tafadhal Ustaz. Wa hadhihi aqidatun mukhtasarah. Ini adalah kitab akidah yang ringkas dan mudah untuk dipelajari. Walil awam sahlatun muyassarah. Khususnya bagi orang kebanyakan. Kita lah ni, saya lah saya orang awam lah kita ni. Kalau orang yang khusus belajar yang tinggi-tinggi lagi. Ini untuk kita melangkah lagi, naik ke Faridatul Faraid, naik Kifayatul Awam, naik lagi Ad-Durrul Thamin. Ni jangan takat berhenti saja ni. Kita teruskan lagi belajar. Saya tadi tak syarah lagi yang katanya ta'alluq inkishaf, ta'alluq dilalah dengan mendalam, ta'alluq ta'thir, saluhi qadim, tajizil hadis secara umum sahaja tadi. Til Ahmad al-Marzuqi. Sedangkan yang menazamkan akidah tersebut adalah Ahmad al-Marzuqi. Masya-Allah. Man yantami bis-sadiqil masduqi, seorang yang nasabnya bersambung kepada Nabi SAW yang berkata benar dan dipercaya. Allah, kalau dia dah sudah ahlul bait, itulah wa qala li qailun ra'aituka tahwa ala taha wa daiman tartajihim kana haqqan alayka an taqdi al-umra madihan fihim wa fi man jalihim qultu madha aqul wal kaunu turran yastamiddu al-ata'a min aydihim ayyu ma'na lil madhi minni wa qad jaa al-kitabu al-aziz bil madhi fihim ana la astati'u amdahu qauman kana jibrilu khadiman li abihim. Itu disebut oleh Syekh Omar Hashim ketika memuji akan Ahlul Baitin Nabi